Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Yusof. Okay, so kat sini Siki ada satu kesempatan di mana Siki nak menceritakan sikit tentang belting. Di mana belting ni kita tahu fungsi dekat sebuah kereta wajib ada, lori pun ada. Tapi Siki nak menceritakan tentang kereta lah. Di mana apabila Siki tengok grup dekat Facebook dan sebagainya, Siki tengok macam sebenarnya kita jangan rasa kita tengok video Siki kita dah tahu seorang je, orang lain langsung tak payah tahu pun tak apa. Okay, bila video Siki manfaatkan ni supaya tontonan semua agak-agak macam mengelirukan, tunjuk je Siki Yusof akan menceritakan tentang satu isu supaya andai kata kita terkena ataupun saudara mara kita kena, kita ada satu jalan untuk pencegahan. Okey, kejap kita tengok akan mampu lagi ke tak. Okey, terima kasih. Alright, so okey, yang belum subscribe minta tolong subscribe guys, supaya korang tak lepas video yang akan datang. Siki minta tolong supaya korang bangunkan channel ni dia lebih berkembang. Bukan apa, Siki amal yang Siki bawa ni supaya manfaatkan. Jangan dia macam biarlah kita tahu sudah, orang lain tak tahu tak boleh, orang lain tak tahu dan tak ada lah, bukan problem kita, sekian tak baik macam tu. So okey, Siki tak nak simbang banyak. Yang belum subscribe minta tolong subscribe guys, supaya kau tak terlepas video yang akan datang. Tekan loceng supaya kau tak ketinggalan video yang paling baru, paling latest daripada Siki. Okey, tentang grup yang Siki baca tu mengenai belting. Okey, kat sini belting ni, belting yang baru, belting yang lama, dan juga ada komponen-komponen part seperti tensioner, tensioner untuk timing belt, pump power steering, water pump, dan Siki akan ceritakan untuk pusingan belting. Okey, Siki tengok gambar ni jadi ke tak jadi dulu. Okey, jap Siki nak dekat sikit. Okey, cantik. Okey, so macam Siki baca, dia jadi keliru tau. Di mana yang keliru yang Siki tengok tu berpunca datangnya daripada belting. Okey, bila persoalan, pertanyaan dan dijawab oleh orang yang rasa-rasa tahu, agak-agak tahu, tapi kesudahannya tak ada manfaat daripada apa yang dia bagi tahu, boleh mendatangkan kekeliruan. Macam Siki nak bagi mudah faham, kita lebih, orang kata macam mana nak cakap supaya manfaatkan video ni lah, senang cerita. Okey, so contoh untuk timing belt ada kat sini. Okey, ini adalah belting yang panjang ni, belting untuk kereta personal ke, wajar ke, enjin Camco, Saga BLM ke, FLX ke, Suprema S ke dan sebagainya. Okey, so kalau korang baca betul-betul, belting ni sebenar belting, selain daripada belting, orang akan panggil dia V-belt. Okey, V-belt ni ataupun belting ni dia tak macam timing belt. Okey, dia duduk kat luar saja, luar daripada cover. Timing chain nanti korang tengok video lagi satu. Sebelum ni Siki dah cerita dah pasal timing belt dengan timing chain, korang tengok kat sana. Cuma dalam video ni Siki nak berbetulkan saja, apabila belting putus, apa akan jadi kat kereta. Berapa jangka hayat untuk belting ni? Kenapa sampai tahap kita pakai belting kita jadi macam ni? Nampak? Belting jadi merekah, retak. Okey, mungkin tempat ni gelap sikit pun. Alright, so bila belting bermasalah, apa akan jadi kat kereta? Yang pertama, bila belting putus ataupun belting slip. Okey, senang cerita pasal belting putus dulu. Bila belting putus, dia boleh efek kepada lampu bateri akan menyala. Yang pertama, lampu bateri akan menyala. Nombor dua, kereta-kereta moden sekarang semua menggunakan pump power steering. Tu pump power steering. Bila belting putus, steering kita akan jadi berat. Lampu bateri menyala, steering kita akan jadi berat.
Lama kelamaan kalau kita tak perasan lagi, temperature kita akan naik. Temperature, meter temperature yang dalam meter yang engineering buat tu bukan untuk memang dia buat untuk tengok. Dia buat satu benda tu untuk kita tengok meter temperature. Andai kata lebih daripada separuh, kita diwajibkan terus bagi double signal, korang terus ke kiri dan berhenti. Dan korang tunggu dalam kereta sekejap, kan? Keluar, buka bonet, bagi enjin sejuk sikit, kan? Lepas tu barulah selang dalam 15 minit, 10 minit boleh buka cap perlahan-lahan. Sebab ada pressure dalam tu. Kalau korang buka tu kau jadi bahaya. Okay, so tolak tepi yang tu dulu. Okay, so bila belting putus, dia boleh menyebabkan kereta overheat pun boleh. Sebab water pump tak berfungsi. Untuk jenis-jenis kereta yang water pump menggunakan jalan V-bell, belting ni lah. Ada kereta yang jalan daripada timing bell, ada ke water pump yang ikut jalan daripada timing bell. So kita kena faham jenis-jenis kereta juga. Okey, so persoalan sekarang ni, belting ni kalau kita tengok dia dah merekah. Nampak? Yang pertama, memang dia sampai expired date dia. Okey, bila expired date dah sampai, contohnya 4 tahun. Okey, bila getah dah sampai 4 tahun, dia mesti boleh putus. Sama juga dengan timing bell. Masa bila kita tukar belting, masa kita tukar timing bell, kita tukar terus belting. Sebab kita tak nak buang masa untuk buat proses ataupun dicas 2 kali. Faham Simple je sikit bagi cerita. Untuk kita mudah faham saja. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys. Sikit dah tulis lah ni. Susah sikit tulis. Okay. So apabila kita tengok daripada belting kita ni, pemasangan belting. Sikit tengok dalam grup tu. Korang tengok ke sini Ada contoh kat sini sikit tunjuk. Okey ni. Persoalannya, belting ni duduk dalam keadaan macam ni. Okey. Daripada kereta, nanti sikit tunjuk. Nanti tak apa, sikit buat video dulu. Kesimpulan sekarang ni, dia tanya, belting saya, kereta saya dah letak macam ni. Okey, belting. Okey, nampak. Oh, jelas betul gambar kali ni. Okey, dia letak macam ni. Okey, dan jawapan yang diberikan, belting ni terbalik pasang. Benda ni sebenarnya, apabila terlampau ramai yang menceritakan keadaannya belting ni salah, dia boleh jadi masuk akal. Okey, boleh menyusahkan pomen-pomen. Jadi macam dah jadi kerja pula menjawabnya. Betul. So bila belting dalam keadaan macam ni, kedudukan dia macam ni sebenarnya kedudukan yang betul. Kedudukan yang betul. Okey. So kalau andai kata macam ni, mana logik? Okey. Okey, dalam keadaan macam ni tak logik, tak masuk akal pun sebenarnya. Rumah ni, rumah yang rosak ni betul-betul dah rosak ni. Nampak dah crack. Dah tunggu masa nak putus je. Okey, rumah yang berjalur ni kalau kita tengok betul-betul. Okey, rumah yang berjalur ni sebenarnya rumah untuk, contohnya untuk pump power steering. Pump power steering ni rumah dia. Ini rumah dia. Duduk macam ni. Okey, berat juga pump ni. Sikit nak hasilkan video ni bukan senang tau. Agak sikit. So duduk rumah macam ni. Nampak? Okey, duduk rumah macam tu. Inilah rumah dia. Okey, sebab apa belting kita pakai 3 bulan tiba-tiba merekah macam ni? Ada je orang jadi masalah macam ni. 3 bulan dipakai, belting merekah macam ni. Yang pertama, isu daripada produk. Okey? Isu daripada barang yang terlampau murah. Kita nak murah, nak jimat tak salah sebenarnya, tapi jangan sampai kerja 2 kali. So bila kita bawa dalam keadaan jauh, bengkel tak ada, kita tengok belting dalam keadaan macam ni, kita yakin ke nak bawa kereta tu lagi? Mestilah kita tak yakin. So bila kita tak yakin, dah jadi bahaya lah. Betul. Kesian pula ada anak bini dalam kereta kan. Kita kena ingat, kita berfamily dah. So manfaatkan video ni untuk share je. Okay. So bila pemasangan yang betul, memang kedudukan macam tu.
Okey, dan sikit nak tunjuk kat sini untuk ini kalau kita panggil yang ni tensioner. Di mana tensioner ni yang tensioner yang bergerak. Okey, tensioner yang bergerak. Kita tengok kadang-kadang belt tensioner untuk model Saga, BLM, Persona, Gentoo, Wajah, untuk enjin Kempro, Suprema S ke Iris ke Izora ke yang menggunakan tensioner macam ni. Kalau korang tengok, dia punya plastik, dia ada satu plastik, satu lagi besi. Dulu punya model untuk kereta Gentoo, Satranio, dia jalan besi. Untuk kereta-kereta moden sekarang ni bentuk lebih kurang sama, dia jalan plastik. Nampak ni plastik? Okey, untuk apa dia buat plastik sebenarnya? Yang pertama, dia nak bagi bunyi belting tu lebih senyap. Kita perasan dia lebih senyap. Nombor dua, apabila kita menggunakan plastik, belting tu tak panas. Tak, orang kata bukannya sejuk, maknanya bukannya pakai besi tu panas, tak. Cuma dia kurang panas sikit. Sebab tu jangka hayat untuk belting yang untuk kereta sekarang ni memang boleh cecah sampai 80,000 sampai 100,000, tak crack pun. Ada? Tapi kualiti belting kena tengok juga. Jangan pakai yang terlampau murah sangat. Okay? So bila tensioner yang bermasalah, okey, kadang-kadang tensioner ni kita tahu dia boleh bunyi crack, kita pasang aircon crack, ataupun kita buat U-turn ke, ataupun kita memaksa sikit steering tu, memaksa lebih, dia akan bunyi crack. Dia benda ni bergerak tu. Okey, benda ni bergerak crack. So kat situ sebenarnya kalau kita jap sikit tunjuk okey. Ya. Alright. Jom kita tengok sebiji kereta ni. Ada contoh kereta. Okey, ada contoh kereta di mana kat sini untuk belting kereta ni. Okey, kalau kita tengok tu belting dia. Okey, kalau korang perasan, korang boleh masukkan, janganlah enjin tengah start. Okey, jangan enjin tengah start. Korang boleh pegang kat sini, korang boleh tarik. Korang boleh tarik, tengok. Ada bunyi tak? Ada bunyi tak? Apabila kita tarik belting ni, ada bunyi ke tak? Tak ada kan? Bermakna spring dalam tensioner ni dalam keadaan okey. Kalau kita tarik bunyi krak. So kat situ menandakan spring tu dah cukup keras dan boleh menyebabkan belting korang jangka hayat yang tak cukup lama. Boleh jadi crack, boleh jadi punca. Yang ni pun cantik, tak ada masalah. So kat sini Siki suggest kau owner pakai 1669 yang paling pendek sekali. Okay. So apabila kita dah tahu sedikit tentang kereta, kita tak dapat jadi keliru. Kita tak mudah jadi keliru. Alright. So macam selebihnya daripada sini, untuk pump, untuk isu sikit nak tunjuk longkang ni betul ataupun salah. Untuk timing bell 80,000, korang kena ingat 80,000 wajib betulkan. Ni belting baru di mana dia menggunakan 1669. Alright. So belting yang baru, dia rumah dia memang cantik. Kalau korang tengok, rumah dia full. Dia macam apa ni orang kata, okey, cantik kan rumah dia. Sebab dia belum ikut longkang yang lama. Okey, salah satu punca belting ni boleh jadi tajam. Kalau korang perasan, belting ni ada kereta macam ni, dalam keadaan macam ni, dia punya kereta, dia punya, nampak benda ni? Nampak jalur rumah ni? Nampak jalur rumah ni, cantik kan? Nampak cantik kan? Nampak tak rasa macam ada benda tajam? Belting ni tajam, maknanya puli ni tajam. So bila dia tajam, boleh menyebabkan rumah-rumah ni macam dia boleh jadi bentuk V tu. Dia jadi V tajam. Salah satu punca datangnya daripada puli yang ada masalah, dah tajam. Macam mana dia tajam? Sebenarnya dia tengok atas isu kereta tu parking. Okey, dia boleh jadi isu kereta parking, dia berkarat untuk kita start. So boleh hakis untuk belting dan sebagainya lah. Banyak cerita, tak boleh habis cerita ni. Okey, di mana kalau kita tengok ni tensioner untuk timing bell, untuk timing bell, bukan untuk belting.
Okey, ni untuk timing belt punya memang dia lebih lebar dan besar. Ni kalau macam contoh ni tensioner. Ni kira bukan tensioner tau. Dia macam idea pulley. Idea pulley untuk kereta Alza ni. Mungkin di mana ada masalah bunyi. Dia boleh bearing ni dia ada masalah bunyi. Lepas tu dia bergelong dan sebagainya lah. Okey, so terima kasih yang dah tengok video Sikit ni. Yang subscribe Sikit punya channel pun Sikit ucapkan terima kasih. Ada lampu ke? Okey. Okey, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Yang belum pergi channel page Sikit Attract Auto Service ada kat Facebook. Sikit punya Facebook Sikit Yusof. Okay. So next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad. Jangan lupa manfaatkanlah hidup kita. Assalamualaikum. Al-Fatihah.